Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Sambungan perbincangan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji. Malam ini kita sudah masuk pada siri yang ke-36. 36 siri kuliah lagi. Iaitulah perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi kita selesai banyak dah bahaya kita ni. Malam ini kita nak masuk kepada perkara yang membatalkan sembahyang. Sembahyang menjadi batal apabila seorang yang sembahyang melakukan salah satu daripada perkara berikut. Maknanya semua benda ni boleh batal. Maya boleh batal, puasa batal, wuduk batal. Syahadat yang kita mengucap la ilaha illallah pun tak kena cara dia, batal. Maknanya ada bila tak kena syarat rukun, dia akan batal. Gapo saja. Benda-benda yang kita buat atas dunia ni pun batal. Kalau tak kena cara. Jadi kita kena tahu bila kita melakukan sembahyang, salat, mesti tahu benda-benda yang membatalkan. Yang pertama, bercakap dengan sengaja. Perkara pertama yang membatalkan sembahyang, iaitulah bercakap. Maksudnya ialah selain daripada Al-Quran, zikir dan doa. Maknanya yang boleh dalam sembahyang ni, baca Quran, zikir dengan doa. Itu saja boleh. Hak lain itu, tak jadi. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu bahawa dia berkata, cerita Zaid, dia kata kami dahulunya bercakap dalam sembahyang. Jadi dulu perkara awalnya boleh. Seorang daripada kami bercakap berkenaan dengan hajatnya kepada saudaranya. Jadi kalau kita orang tepi kita ni boleh royak. Lepas maya ni tunggu jangan lorak. Dia royak dia. Maknanya kalau nak ilah lain, jangan gaduh. Sehinggalah Allah SWT menurunkan ayat Al-Quran. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Maksudnya, peliharalah kamu semua sembahyang-sembahyangmu dan sembahyang wusta. Sembahyang wusta ni khilaf di kalangan ulama. Menurut setengah ulama, maksudnya ialah sembahyang asar. Mana dari kelebihan sembahyang asar ni besar kerana disebut khas. Hafizu ala salawat. Jaga sembahyang. Sembahyang wusta ni termasuk dalam sembahyang ke tidak? Sembahyang dah, tapi dia sebut khusus. Salatul wusta. Dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyangmu dengan khusyuk. Ayat ini surah Al-Baqarah 238. Dengan turunnya ayat ini, kami diperintahkan supaya diam. Mana kita tahulah, peringkat awalnya boleh lagi. Kalau ada hajat benda mustahak, boleh kita bagi tahu kepada kawan kita. Dan bila tu ayat terakhir, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, tak boleh cakap lagi. Imam Muslim meriwayatkan daripada Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Muawiyah, khalifah itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW telah menegurnya setelah dia mendoakan kebaikan untuk orang yang bersin ketika sembahyang. Mana dia belajar, kalau orang bersin, kita kena kata alhamdulillah, dia kata alhamdulillah, kita kena kata yarhamukallah. Jadi Muawiyah ni pergi japu benda tu. Dia baca doa. Boleh. Masa tu. Bila dia baca lagu ni, Nabi kita bersabda, sesungguhnya sembahyang ini tidak sesuai, tidak boleh dimasuki oleh sesuatu pun daripada percakapan manusia. Betul lah kita kata yarhamukallah tu doa, tapi masa tu tidak sesuai kerana dia tu nak jadi kita doa pada orang tu. Sesungguhnya ia hanyalah untuk bertasbih, mana semaya ini untuk bertasbih, takbir dan bacaan Al-Quran.
Ini Nabi kita lari Muawiyah bin Hakam. Lepas pada ni dah duduk main tasmitul afis. Duduk main japu dengan orang, doa orang bersin tak ada dah. Percakapan yang dikira membatalkan sembahyang ialah percakapan yang terdiri daripada dua huruf. Ini para fuqaha kaji, takat mana ia dinamakan percakapan dalam sembahyang? Takat mana? Jadi dia kata percakapan yang terdiri daripada dua huruf. Dua huruf. Dua huruf alif ba atau lebih. Sekalipun tidak dipahami maknanya. Dan juga perkataan dari satu huruf yang dipahami maknanya. Seperti kalimah qi. Qi. Kalau kita kata qi saja, yang memberi makna perintah supaya pelihara. Qi, kita bagi tahu orang itu qi, kita kata jaga benda ni, qi. Bahasa Arab, ringkasnya. Atau makna berjaga-jaga. Kalau ain pula, jangan baca ain, baca ain. Ain bagi di bawah. Ain. Ain dengan makna sedarlah. Ain. Tahu, ingat. Khabar molek. Dan fi dengan makna tunaikan. Jadi walaupun dia satu kalimah tapi ada makna. Dia sebenarnya panjang lah kalau fi itu. Kalau qi, ain itu, dia boleh banyak kalimah. Tapi bila kita sebut satu kalimah gitu pun, kalau ada makna, boleh jadi dah. Sekiranya dia bercakap dengan terlupa bahawa dia dalam keadaan sembahyang. Jadi kita tengah sembahyang terlupa, kita cek orang. Boleh jadi dia ni terlalu kelang kabut sangat. Tengok orang dia cari sangat lama ni jumpa dalam sembahyang. Dia lagi dia cemik kalau dia tunggu mata. Nak kata kau ni. Orang ni terlupa. Atau dia berjahil. Berhubung dengan pengharamannya. Jahil ni kan supaya cerita. Dia mau cerita mu'alah 3 orang. Terlarang. Orang tengok situ. Jadi waktu dia bagi kejek for dia. Dia lah mengkata mu'alah tu. Jadi kalau orang Melayu ngaji lama tak jahil lagi tak tahu tak mana. Boleh jadi ada. Diharam balik orang yang jahil berhubung dengan pengharamannya disebabkan baru mengenali Islam. Maka dia dimaafkan dengan syarat percakapan itu adalah sekejap, yakni sedikit yang tidak melebihi 6 perkataan. Takkan dia. Kalau lebih pada itu tak boleh juga. Jadi kita berbahasa kita ni mengikut mazhab Syafi'i di sini. Jadi mazhab Syafi'i ni dalam bab solat ni bergaduh benar. Bergerak tak banyak, cakap pun tak boleh. Jadi comel kalau ikut dia tu tertib molek, tamak ni nak buat. Tapi jangan terlebih sangat. Kalau terlebih doa mazhab Syafi'i baik juga. Sampai konsul depan staf orang keluar tak naik ke belakang. Pasal tak boleh jalan, kalau tak ada ayat tak boleh jalan tengah maya. Tak jalan, konsul stage tu konsul dia. Orang sama konsul tu. Tu dia panggil terlebih Syafi'i nak boleh tu. Jadi dia ada cara dia nanti kita tengok. Yang kedua, perbuatan ataupun pergerakan yang banyak. Ini tak boleh. Yang dimaksudkan dengannya ialah perbuatan yang berlawanan dengan perbuatan sembahyang. Payah sekali. Dengan syarat, perbuatan tersebut banyak dan berturut-turut. Banyak berturut-turut. Ini batal. Ini kerana ia berlawanan dengan peraturan sembahyang itu sendiri. Ia orang itu tak boleh bergerak banyak. Menurut mazhab kita ni, Syafi'i, ukuran had yang dikatakan banyak itu ialah 3 pergerakan atau lebih. Syafi'inya 1, 2, 3 bilangnya dia. 1 boleh lagi. 2 tak apa. Yang ketiga batal. 3 kali berturut-turut. Jadi kalau kita nak ke depan tu nak pergi betul saf, kita langkah 2 langkah. 1, 2 witi. Sekejap langkah pula yang kedua. Sampai ke depan tu tak apa. Kalau kosong depan orang lain tak naik. Dan ukuran yang dikatakan berturut-turut itu adalah berdasarkan uruf. Iaitu pandangan umum. Orang tengok dia ni jada banyak ni. Sekiranya pergerakannya sebanyak 3 kali atau lebih dan uruf menganggapnya berturut-turut, maka sembahyangnya batal. Mana duduk bilangnya skema kitanya 3 kali berturut-turut. Mana kalau kita ada benda mustahab. Mustahab macam mana? Orang ni terlalu gatal sangat nak bergaul. Macam mana?
Jangan ganggu satu anggota. Tok situ, dia jari dia yang dua. Tok. Satu. Itu dimaafkan. Naik tok situ juga. Duduklah satu. Dia tengoklah kalau benda tu mudarat. Masuk ke buaya, lepas tu bedak tunggu lagi, dia buka baju lah masa tu. Mana pergerakan yang sengaja dibuat. Ia ni emergency. Ada peraturan yang lain pula. Dia boleh jadi kita, boleh jadi dia ke bawah. Kita yang Nabi Muhammad dalam semaya. Yang ketiga, baju atau badan yang terkena najis. Tengah kita semaya, mari baju kita ataupun tubuh kita jatuh najis. Yang dimaksudkan dengan terkena najis ialah najis tersebut menimpa mengenai sedikit dari baju atau badan orang yang sembahyang. Kemudian dia tidak membuangnya dengan segera. Ketika itu sembahyangnya batal kerana ia adalah hadas yang berlawanan dengan syarat sah sembahyang, iaitu badan dan pakaian yang suci daripada najis. Sekiranya najis mengenainya melalui tiupan angin atau seumpamanya, dan dia boleh membuangnya dengan segera kerana najis tersebut kering, maka sembahyangnya tidak batal. Maksudnya kalau benda jatuh atas kita sokong najis, mau macam mana? Kita tengah sembahyang. Dia kena buang dengan segera, dia kata. Membuangnya dengan segera. Mana kalau kena atas baju kita, pecah baju ya. Pecah baju tak jadi salah lagi. Jangan pecah kain ya. Maksudnya tadi. Tapi kalau najis kering, apa? Kalau dia jatuh sini, kita jadi sikuat. Biar dia pergi. Yang keempat, aurat terbuka. Buka aurat kita. Anda telah mengetahui aurat lelaki dan perempuan ketika sembahyang. Jadi kita belajar dalam lepas aurat dulu. Orang lelaki dalam sembahyang ni dia kena tutupnya, yang dia kena tutupnya. Di antara pusat dia dengan lutut. Itu asas lah. Lepas tu dia, kalau tutup semua sekali itu yang sempurna. Orang perempuannya boleh buka semua sekali kecuali muka dengan tangan dia. Maknanya kalau terdedah lebih pada itu. Orang laki-lakinya antara pusat dengan lutut. Buka lagi dia tiup jani. Tak macam mana. Orang perempuan ni terdedah. Terakak telekung dia ke apa ke. Macam mana nak buat. Jika auratnya didedahkan dengan sengaja, dia sendiri buka. Maka sembahyangnya batal secara mutlak. Mana mutlak ni tak boleh berunding lagi lah. Batal terus ya. Siapa dia pergi buka aurat tengah-tengah sembahyang tu. Tetapi jika auratnya terbuka tanpa sengaja. Bukan sengaja. Dia tiup di angin umpamanya. Kita tengah sembahyang seperti patah oleh angin mari tiup. Rakak kain kita. Maka sembahyangnya tidak batal. Sekiranya dia segera menutupnya. Kalau terbuka dia tutup balik cepat. Dan batal sekiranya tidak menutupnya dengan segera. Ini kerana ketiadaan syarat yang menjadi sebahagian daripada sembahyang. Syarat dia apa dia? Iaitulah tutup aurat. Yang kelima, makan dan minum. Tengok sembahyang dia lagi dia makan. Ini kerana kedua-duanya berlawanan dengan keadaan dan peraturan sembahyang. Kadar makanan dan minuman yang membatalkan sembahyang bagi yang sengaja melakukannya ialah mana-mana kadar sekalipun, walaupun sedikit. Mana orang ni bisa nak tengah sembahyang stok dalam poket, dah kelak ke apa, ambil pun dia muda. Sikit ke banyak ke batal sembahyang dia. Manakala bagi yang tidak sengaja. Tak sengaja dia ni, terlupa. Maka disyaratkan makanan itu adalah banyak menurut pandangan umum. Manakala nampak banyak kuat makan ni batal juga walaupun terlupa. Para ulama fiqh telah menyatakan bahawa kadar banyak ialah apabila keseluruhan itu sampai kadar biji kacang. Mana sebut kaca ni besar klik ini, banyaklah tu makan dengan saya waktu tu. Sekiranya terdapat saki-baki makanan di sela-sela giginya. Biasa, kalau orang sudah makan tak ada beruh gigi betul-betul. Tak ada bersugi, boleh jadi. Luruh, tengok luruh. Atau hak sugi pun. Kadang-kadang tu tubik lagi. Jadi macam mana nak buat kita? Sekiranya terdapat saki-baki makanan di celah-celah giginya, lalu dia tertelan bersama air liurnya tanpa sengaja, maka sembahyangnya tidak batal. Mana dia tubik lagi, sepapa nasi. Tubik kita pun telan, tak batal.
Sekiranya pada mulutnya ada gula lekat di dalam gigi, dan ia cair serta mengalir sedikit ke dalam mulutnya, lalu dia menelannya, maka dia termasuk dalam makanan yang membatalkan sembahyang. Ini tadi. Pasal dia ada satu rasa kos, gula kos itu tu. Jadi yang pentingnya kita kena berhati-hatilah. Nak pergi salat tu, bergigi betul-betul dulu. Kalau baulah, kalau kita tempat, kalau tidak, jadilah benda-benda cerita-cerita tadi. Perkara yang keenam, berhadas sebelum salam yang pertama. Maknanya sebelum kita Assalamualaikum tu, berhadas. Apa-apa yang ambil, benda-benda accident tengah jalan. Keadaan ini tidak ada perbezaan sama ada sengaja atau terlupa. Dia terlupa. Dia kosek-kosek. Lepas ni dia kata. Lepas. Terlupa. Tak kira. Kerana apa? Hilangnya syarat sah sembahyang, iaitu suci daripada hadas sebelum sempurna rukun-rukun. Mana orang ini tak boleh dah. Sekiranya dia berhadas selepas salam pertama dan sebelum salam yang kedua, maka sembahyangnya telah sempurna dan sah. Ini banyak timbul soalan ini. Selepas salam yang pertama tu, kalau orang itu batal wuduk masa tu, tak ada masalah. Sembahyang telah sempurna dan sah. Ini merupakan ijma', mana sepakat para ulama. Jadi perbincangannya tak payah berbicara. Lepas salam pertama tu bebas. Yang ketujuh, berdehem. Ketawa, menangis dan mengerang sakit. Sakit sangat. Semuanya ini membatalkan sembahyang jika jelas dari setiap perbuatan tersebut dua huruf. Ukuran sama ada batal atau tidak sembahyang hasil daripada perbuatan di atas ialah apabila jelas daripadanya dua huruf sekalipun tidak dipahami. Asalkan bunyi dua huruf tu, nak atau berapa pula. Semua ini berkaitan dengan perbuatan yang sengaja dilakukan. Sekiranya tidak disengajakan seperti batuk dengan tiba-tiba. Orang ni batuk, lekat tekok dia. Jadi terpaksa dia kena sikit. Kalau tidak, tak nak baca dah, lekat. Macam mana? Atau rasa ketawa telah menguasai dirinya. Mana dia tengok benda apa-apa. Tengok dalam semaya dia ni, tak boleh nak kawal dah. Suka sikit. Maka tidak batal sembahyangnya. Tapi jangan duduk suka. Tersuka, mana tak boleh nak. Ada kesuka, kan saya nak kawal kita. Sengih suka. Kalau sekat sengih tak apa. Suka sungguh. Manakala senyum pula, sekat kita senyum lah. Tengok benda dalam semaya senyum. Orang kata berapa dia senyum tu. Ia tidak membatalkan sembahyang. Yang kita tahu. Berhubung dengan zikir dan doa. Yang kita baca dalam semaya zikir doa tu. Sekiranya ia bertujuan berniat menunjukkan percakapan itu kepada manusia, maka batal sembahyang. Macam kita tegur imam. Imam salah. Kita orang laki-laki nak tegur macam mana? Belajar ke bawah ni? Tegur dengan subhanallah. Subhanallah, jangan niat nak tegur tu imam. Ingat baca tasbih. Subhanallah. Jangan ingat nak tegur tu imam. Kena niat baca tasbih. Jangan menunjukkan percakapan itu kepada manusia, maka batal sembahyangnya. Seperti dia mendoakan kepada kawan yang bersin, yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Kerana dia dianggap sebagai percakapan manusia, sedangkan sembahyang tidak layak dimasuki oleh percakapan manusia, sebagaimana yang anda ketahui. Tak dimasuki. Kecil orang tak cakap dengan orang tak boleh dah sembahyang. Tasbih, takbir. Yang ke-8, mengubah niat. Macam mana mengubah niat ni? Maksudnya ialah orang yang bersembahyang berazam untuk berhenti sembahyang. Atau dia mengaitkan berhenti melakukan sembahyang dengan suatu perkara. Seperti kedatangan seorang atau seumpamanya. Kita duduk tunggu kawan kita mari. Tiba-tiba masuk waktu sembahyang. Sembahyang tu. Kalau dia tu mari cuma nak berhenti dalam sembahyang. Macam mana agak? Batal lah sembahyang dia tak jadi. Pasal dia niat nak break. Dia tidak nak habis. Sekiranya berlaku demikian, maka sembahyangnya batal. Sebaik saja datangnya qasad tersebut, iaitu niat untuk berhenti sembahyang.
Mana dia niat, bila berlaku benda tu, batal. Tengok nombor 1 di bawah, contohnya. Dia berniat ketika takbiratul ihram. Sekiranya datang ketika aku masih sembahyang, maka aku akan berhenti dari sembahyang. Mana kalau orang saya, aku mari, waktu aku sembahyang pun, kalau dia bagi tahu aku safar ni, dia akan berhenti sembahyang. Jadi tak jadilah. Batal. Karena dia tidak nak sembahyang, dia tunggu kawan dia. Betul lah, kawan dia tak mari, jadi sembahyang. Perkara yang ke-9, membelakangkan kiblat. Ini kerana menghadap kiblat adalah salah satu syarat utama dan asasi dalam sembahyang. Sembahyang tetap batal sama ada perbuatan tersebut berlaku secara dengan sengaja atau dia dipusingkan oleh seorang secara paksaan. Mana kita tengok sembahyang molek menghadap kiblat, mari saya kita wah sembahyang dia pusing kita daripada kiblat. Okey, baru ni pusing. Batal. Walau bagaimanapun, perbuatan yang sengaja akan terus membatalkan sembahyangnya, manakala ketika dipaksa. Ini berbeza. Kalau kita dipaksa, suruh pusing. Macam mana nak buat? Sembahyangnya tidak batal, kecuali dia berpaling daripada kiblat dalam satu jangka masa. Manakala kita orang pusing kita, ataupun orang langgar kita ada sembahyang orang langgar. Kita ada kiblat, pusing gini, jadi kita pusing balik. Itu tak apa. Dimaafkan. Tapi kalau orang pusing kau ni, tak pakai jadi gini, jadi. Tak boleh, tak boleh buat relax gitu. Kena balik semula ke pangkal asal, menghadap kiblat. Oleh itu, sekiranya dia kembali berpusing ke kiblat, dengan segera, maka sembahyangnya tidak batal. Dalam menentukan jangka masa berpaling, yang menjadikan seorang masih dianggap menghadap ke arah kiblat atau tidak, adalah terserah kepada huruf pandangan umum. Mana kalau orang tengok dia ni paling kena tepuk, dia pusing selalu, orang ni masih dikira sambung balik sembahyang dia. Jadi habislah kita mengenai perkara dalam masalah perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Ada lagi dalam kitab-kitab fiqh kita dia tambah lagi, contohnya orang ni murtad wal iyazbillah batal sembahyang. Jadi oleh kerana benda tu, kalau orang nak murtad dia tak sembahyang tak lagi. Boleh jadi dalam kitab kita ni, kitab al-fiqh wal manhaji, oleh kerana dia ni ditulis oleh orang kemudian, orang zaman kita ni. Dia pun mikir, tak payah duduk mikir sangat benda-benda yang tidak berlaku. Jadi kalau orang dalam kita, kalau murtad batal sembahyang. Kalau orang nak murtad, dia sembahyang kalau lagi. Dah jadi. Dari segi amalinya, memang tidak nampaklah dia akan sembahyang lagi. Tiba-tiba tengok sembahyang, mari ilham gapo nak jadi murtad. Wa'alaikumsalam. Jadi pasal tu lah dia tak masuk lagi tak. Takut dia mengatakan tak cukup lagi ni. Ada lagi benda tak cukup. Tapi kadang-kadang dia ni, dia kumpul masalah-masalah yang agak ketara. Yang jelas berlaku. Habislah kita perkara yang membatalkan sembahyang 9 perkara. Kita akan terus lagi dengan perkara yang seterusnya, iaitulah sujud sahwi. Jadi, hari batal. Jadi ada perkara perbuatannya macam batal sembahyang, tapi tak batal. Bila tak batal sembahyang, apa dia kita kena buat? Kita kena ganti dia ni, kena tampal ataupun tapur. Kok cari ni dengan sujud sahwi. Inilah kita nak baca. Makna sujud sahwi, erti sahwi dari segi bahasa ialah lupa dan lalai terhadap sesuatu. Maksud sahwi di sini ialah kecacatan ataupun kekurangan yang berlaku kepada orang yang sembahyang. Dalam sembahyangnya sama ada dengan sengaja atau terlupa. Sujud sahwi ini dilakukan untuk menampung kekurangan ataupun kecacatan yang telah berlaku. Ini dilakukan di akhir sembahyang ataupun selepas salam. Jadi tempat kita ni perbincangannya ada 2 tempat. Sama ada kita terus sujud sebelum salam ataupun sujud sahwi selepas salam. Dia ada 2 cara. Hukum sujud sahwi. Hukumnya ialah sunat. Sunat itu sujud sahwi ketika berlakunya sebab-sebab yang akan kita bincangkan nanti. Sekiranya dia tidak sujud, kalau orang ini tak sujud, apa jadi? Sembahyangnya tidak batal. Tak batal tapi cari tidak bertampung. Mana kalau kereta kat cala tak gicak air. Anjir. Tak comel lah orang panggil. Comel tu comel. Tak comel. Kita ni lain pada cak lagi. Orang panggil polis lagi. Nak suruh sinar. Jadi sujud sahwi ni di antara faedah dia ya. Dia tapur balik. Usah-usah.
Hak cari-cari tercala tadi. Sujud sahwi tidak wajib kerana ia tidak diperintah melakukannya disebabkan meninggalkan perkara-perkara wajib sebagaimana yang akan kita lihat nanti. Dalil ia disyariatkan ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa dia berkata, Abu Hurairah cerita kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersembahyang zuhur atau asar bersama-sama dengan kami. Nabi sembahyang zuhur atau asar. Mana sembahyang 4 rakaat. Tiba-tiba baginda memberi salam. Iaitulah setelah 2 rakaat Nabi itu bisa lihat Assalamualaikum. Tak cukup apa? 2 lagi tadi. Maka seorang sahabat yang bernama Zulyadain bertanya, wahai Rasulullah, adakah sembahyang telah berkurang rakaatnya? Ada wahyu baru ke sembahyang ni direngkaskan dari 4 jadi 2 ke? Ada diskaun sikit dia panggil apa ni? Nabi pun bertanya, adakah benar apa yang dikatakan? Tengok. Benda yang boleh cakap dalam sembahyang ni untuk maslahah sembahyang. Boleh macam ni. Zulyadain bagi tahu, ya Rasulullah, sembahyang ni tuan serupa ke bukan sembahyang ni kurang dah 2 rakaat. Jadi 2 dari 4. Nabi tak terus terima dia. Mula jadi dia terlupa. Nabi tanya orang lain. Adakah betul apa yang disebut oleh Zulyadain? Jawab di sahabat-sahabat. Ya. Betul ya Rasulullah. Nikah semua. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menambah 2 rakaat lagi. Kemudian baginda sujud sebanyak 2 kali. Jadi Nabi kita bangun. Tambah. Allahu Akbar. Sambung balik 2 rakaat. Jadi ada termasuk imam kita ni, kalau berlaku kes gini, kita sambung dah. Silap kita mayang mula. Tak kena. Tak kena dari segi ilmu. Kalau dia buat lain tu, tak ada tidak jadi masalah. Tapi dari segi ilmunya, dari segi fiqahnya, tidak betul. Pasal Nabi, tak mayang mula. Dia tidak start balik, tapi dia sambung balik 2 rakaat. Sudah tu di akhir mayang dia sujud sahwi. Kerana tadi, nak ganti hak tercala bercakap dengan mayat sebentar lagi. Dalil-dalil lain akan disebut dalam masalah-masalah berikut. Itu dalil secara umumnya masyru'. Syariatnya sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi. Ada banyak sebab dia. Yang pertama, orang yang sembahyang meninggalkan sebahagian sunat-sunat ab'ad. Sebagaimana yang telah pun kita sebutkan sebelum ini, seperti bacaan tasyahud awal dan kunut. Jadi orang meninggal tu, menurut mazhab Syafi'inya, sunat ab'ad, pembahagian tu kita sebut dari awal dulu. Ada orang bagi semaya ni, sunat ab'ad, ada orang kata yang wajib dengan sunat. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Buhainah bahawa dia berkata, kami bersembahyang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada rakaat kedua di setengah sembahyang, baginda terus berdiri dan tidak duduk. Mana Nabi kita lepas pada sujud di rakaat yang kedua, sepatutnya dia duduk untuk tahiyat awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun terus. Lalu orang ramai pun berdiri bersama-sama baginda. Jadi orang lain bangun ikut dia. Dalam riwayat lain, baginda bangun ketika rakaat kedua sembahyang zuhur. Apabila hampir selesai sembahyang, nak sudah dah sembahyang, kami menunggu-nunggu salamnya. Tiba-tiba baginda sallallahu alaihi wasallam bertakbir, sujud balik. Sebelum memberi salam untuk sujud dengan 2 kali sujud, kemudian baru baginda sallallahu alaihi wasallam memberi salam. Jadi dalam hadis ini, hadis Abdullah bin Buhainah ini, dia cerita kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal tahiyat awal. Tahiyat awal ni bukan rukun. Kalau mazhab Syafi'i dia panggil sunat ab'ad. Mazhab lain dia panggil wajib. Maka oleh kerana tinggal benda ni, kita tak payah undur balik sembahyang, kita tambah tahiyat tu tak payah. Tapi bila akhir sembahyang nanti, naklah kita diminta supaya sujud sahwi kerana nak ganti hak tinggal tadi. Tinggal mana? Tahiyat awal tadi. Ibnu Majah dan Abu Dawud.
Dan lainnya meriwayatkan daripada Al-Mughirah Ibn Syu'bah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum min ar-rak'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis. Wa idza istatamma qa'iman fala yajlis wa yasjudu sajdatay as-sahwi." Maksudnya apabila seorang kamu bangun dari rakaat kedua sedang dia masih belum berdiri dengan sempurna. Maknanya kita bangun daripada sujud rakaat yang kedua tu, duk mikir, aku ni rakaat ke berapa? Rakaat yang ketiga ke rakaat yang pertama? Rakaat yang kedua. Kalau rakaat yang kedua kena ada tahiyat. Kalau yang ketiga terus bangun. Jadi belum dia naik daripada sujud dia tu, dia teringat, confirm. Dia rakaat yang kedua, dia duduk balik. Apa? Tapi kalau dia bangun dah, apakah hak rokok dah? Tak baca lagi tahiyat awal. Lepas pada setengah bangun. Boleh turun lagi? Tak boleh turun. Dia kena terus bangun. Terus bangun. Jangan turun. Kalau turun jadi tambah rukun pula. Jadi, sedangkan jika dia masih belum berdiri dengan sempurna, makalah dia duduk kembali untuk baca tasyahud awal. Dan apabila dia telah berdiri dengan sempurna, maka jangan duduk. Dan hendaklah sujud sahwi dengan 2 kali sujud. Jadi ganti dia dengan sujud sahwi. Itu tempat yang pertama, kurang. Meninggal. Kita kena tambah. Tempat tambah, sujud sahwi. Yang kedua, berlaku keraguan pada bilangan rakaat yang telah dilakukan. Kes yang kedua ni, kes was-was. Tak yakin, berapa rakaat. Kes pertama tadi, memes. Meninggal mati. Hak ni, ragu, syak. Ketika ini adalah mengambil kira bilangan yang sedikit. Kalau 3 ke 2, jadi kedua. 4 ke 3, jadi 3. Ambil bilangan sedikit. Sebab hak sikit tu sah dah kita je. Buat. Hak lebih tu tak tahu buat ke tak buat. Jadi kita benda kena undur ambil sikit. Dan sempurnakan rakaat yang masih berbaki. Kemudian sujud sahwi. Ini dilakukan sebagai tampungan. Kerana kemungkinan dia telah menambah bilangan rakaat sembahyang. Boleh jadi kita 3 tadi. Tapi dia memikirkan kedua. Maka kita jadi 2. Jadi kita bila akhir maya nanti kena sujud sahwi, ganti balas sekiranya kita terlebih rakaat. Dengan itu sekiranya dia syak dalam sembahyang zuhurnya. Adakah dia telah sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat, sedangkan dia masih dalam sembahyangnya, maka dia hendaklah mengandaikan bahawa dia sembahyang 3 rakaat. Pilih yang kurang. Dan hendak ditambah 1 rakaat lagi. Kemudian dia adalah sujud sahwi sebagai tampungan. Kerana kemungkinan dia telah sembahyang 5 rakaat. Boleh jadi 5 rakaat. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya apabila seorang kamu merasa ragu dalam sembahyangnya dan dia tidak mengetahui berapakah rakaat yang telah dilakukan, 3 atau 4, maka hendaklah dia mencampakkan, yakni menghilangkan perasaan ragunya, dan dia adalah mengambil apa yang diyakini, iaitu memilih 3 rakaat. Kerana itu yang diyakini. Ambil 3 memang kita yakin. Kemudian sujud dengan 2 kali sujud sebelum memberi salam. Jadi hadis ni, hadis Abu Sa'id Al-Khudri ni juga, kita kena sujud sebelum beri salam. Sekiranya dia sembahyang 5 rakaat, maka rakaat tambahan itu menjadikan sembahyangnya genap untuknya sebagaimana sepatutnya. Sekiranya sembahyangnya cukup 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah tekanan dan penghinaan kepada syaitan. Pasal apa? Sebab syaitan ni, dia suka goda kita. Bila dia goda kita dalam sembahyang, kita lawan dia. Syaitan tak sujud pada Allah. Sebab tu menjadi kafir. Aku sujud. Jadi lawan syaitan. Nabi SAW bagi tahu, dia kata, targhiman lisyaitan, nak malu muka syaitan.
Jadi tujuan sujud sawi kita buat hari ni kerana apa? Kerana nak malu muka syaitan. Ambil muka dia tu. Sekiranya keraguan seperti di atas berlaku setelah selesai sembahyang. Apa? Sebab sembahyang Assalamualaikum. Dia mikir 5 kepak. Agak-agak lagu mana? Maka sungguhnya keraguan tersebut tidak memberi apa-apa kesan kepada kesempurnaan dan sahnya sembahyang didirikan. Kecuali jika dia ragu pada rukun niat dan takbiratul ihram. Maka keadaan itu mewajibkannya melakukan semula sembahyang tersebut. Aku takbiratul ihram tadi niat atau tak niat? Kalau masa tu, tak boleh lah tu. Kena undur balik. Kena niat semula. Kelupaan makmum yang mengikut imam. Seperti lupa membaca tasawuf awal adalah ditanggung oleh imam. Dan dia tidak perlu sujud sawi selepas imam memberi salam. Mana makmum ni dah besar dia. Kalau dia terlupa, itu imam dia tulu tangguh dia. Dalilnya hadis riwayat Ibn Hibban dan dia telah mentafsirkannya. Ibn Hibban kata apa? Ibn Hibban kata al-imam dhamin. Jadi hadis nabinya al-imam dhamin, imam itu adalah penjamin. Penjamin itu jangan main. Lalu ni kalau penjamin itu tak orang kita jamin itu lari, penjamin kena ikat. Jadi dalam semaya dia pun imam ni penjamin kepada makmum dia. Pasal tu kalau imam salah, makmum kena tegur semua. Tapi kalau makmum tersilap, dia ikut otak imam. Saya imam dulu tangguh dia. Ini kelebihan semaya berjamaah. Yang ketiga, melakukan perbuatan yang dilarang kerana terlupa. Perbuatan yang dilarang dalam semaya kita buat kerana terlupa. Di mana perbuatan tersebut akan membatalkan sembahyang jika dilakukan dengan sengaja. Contohnya bercakap dengan beberapa kalimah. Atau menambah satu rakaat dalam keadaan terlupa. Kemudian dia teringat kembali ketika masih dalam sembahyang, maka dia adalah sujud sawi. Maksudnya kalau perbuatan-perbuatan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja, tapi kita buat dengan terlupa, kita kena sujud sawi. Yang keempat, melakukan perbuatan sembahyang sama ada rukun, satu rukun yang sempurna atau sebahagiannya, atau membaca surah bukan pada tempatnya, ketika ia masih bersembahyang. Contohnya, ia membaca Fatihah ketika duduk tasyahud. Ia duduk tasyahud, dia ngomong Fatihah gitu. Galib ni ayatnya. Khaya doa. Atau membaca kunut ketika rukuk. Atau membaca surah yang disunatkan selepas Fatihah ketika i'tidal. Ngomong situ. Ketika itu disunatkan supaya sujud sawi di akhir sembahyang. Maknanya perbuatan-perbuatan, kalau kita tambah rukun, qauli, berbeza dengan rukun fi'li. Baca Fatihah itu di tempat lain itu, tambah rukun itu. Sebab Fatihah itu rukun. Tapi rukun dia sini dipanggil rukun qauli. Kalau rukun fi'li itu tambah rakaat, tambah, tak boleh. Satu batas. Cara melakukan sujud sawi dan tempatnya. Sujud sawi adalah 2 sujud. Seperti sujud-sujud yang lain. Orang yang bersembahyang hendaklah berniat sujud sawi ketika melakukannya. Maknanya kalau kita terlupa, kita niat, aku nak sujud sawi, Allahu Akbar. Jadi sujud sawi. Tempatnya ialah di akhir sembahyang sebelum salam. Jadi perbahasan ulama-nya ada yang kata beza tempat. Jadi dalam mazhab Syafi'inya, kita kira. Bagi dia, sebelum salam belakang. Terlupa ke, syok ke, ragu ke, bertambah huruf ke, semuanya belum salam. Mazhab Hanafi, semua lepas salam belakang. Lepas salam, Assalamualaikum, Allahu Akbar, sujud sawi. Mazhab Hanbali dia beza. Kalau kurang, terlupa, lain. Kalau sekiranya tambah, lagu lain boleh cerita berdasarkan pada hadis-hadis yang lain. Yang pentingnya kata ulama, perbahasan di sini luas. Bukan semua orang pandai nak bagi tempat. Jadi kalau kita, yang penting bagi kita ya, kalau kita kekal dengan apa yang kita ada ni pun tidak jadi silap, tak salah. Ulama kata al-amru wasi',
benda ni luas. Mana kalau kita kekal, belum salah sama pun tak apa. Tapi kalau kita terlupa, lepas Assalamualaikum dah. Assalamualaikum. Hai, ada benda tinggal tadi. Kita nak sujud sawi lepas salam, boleh. Tidak menjadi salah kerana ada dua-dua ni, ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kata, miss lah aku ni. Tidak miss lagi. Boleh lagi kita niat sujud sawi waktu, walaupun selepas. Tempatnya di akhir sembahyang sebelum salam. Mazhab Syafi'i sebelum salam apa? Sekiranya dia memberi salam sebelum sujud. Sama ada sengaja atau terlupa. Dan tempoh pemisahan antara memberi salam dan selepasnya telah lama. Lepas salam dari masjid, klik rumah mikir tengah malam karet. Hai, ada neng lah masjid. Boleh kata dia salah sujud sawi, maka luputlah tuntutan sujud daripadanya. Tak payahlah, habis dah. Orang panggil expired dari segi mualaf dia. Dia tidak boleh lagi melakukannya semula. Sekiranya tempoh pemisahan itu masih pendek, maka boleh melakukan semula sujud tersebut dengan sujud 2 kali sambil berniat sujud sawi. Kemudian dia memberi salam, buat kali yang kedua. Di mana kalau kita lepas mayat dan Assalamualaikum, kita sujud sawi pula. Lepas tu, kita kena beri salam pula. Kali yang kedua. Salam kerana sujud sawi pula. Habislah kita sujud sawi. Tinggal lagi satu sujud, iaitulah sujud tilawah. Kita teruskan ni. Satu sujud lagi, sujud tilawah. Bacaannya dalam kitab fiqh kata, Subhanallah la yanam wa la yasu. Dalam kitab kita ni pasal apa dia tak tulis benda tu? Bagus juga orang tanya. Kalau soalnya kita pun lupa juga. Sebab dia tak tulis di sini, kerana bacaan dalam sujud ni, Subhana Rabbiyal A'la. Dia sekar tu. Tu dia kata kita nak belajar selama ni, Subhanallah wa la yasu. Ulama-ulama kata, comel lah. Sebab kita puji Tuhan yang tidak terlupa. Kita ni terlupa. Jadi walau macam mana pun, dalam kitab kita tak tulis. Kerana apa? Kerana berpegang kepada baca asal dalam sujud. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Ya. Dalam niat sujud sawi. Mana kita boleh halal dah, kita niat sujud sawi, kita niat sujud sawi, hak terlepas dalam sembahyang tadi. Tak payah masuk sembahyang pula. Tapi nak niat masuk sembahyang pula tu, kalau terlupa, rukun ke apa, tinggal satu. Itu kena sembahyang balik, sambung semula. Tambah. Kita berpindah pada sujud tilawah. Disunatkan sujud tilawah bagi orang yang membaca ayat Al-Quran, yang disunatkan sujud tilawah. Sujud tilawah ni sujud kerana bacaan. Yang kita tahunya, bila? Pagi Jumaat, saya tahu. Sama ada ketika sembahyang atau di luar sembahyang. Luar sembahyang pun, kalau kita baca Quran sampai tempat tu, dia tanda sajadah. Sujud. Ia juga disunatkan kepada orang yang mendengarnya di luar sembahyang. Syaratnya orang itu memang dengar kita duduk mengaji sekali. Kalau dia duduk kerja lain, tiba-tiba tengok orang sujud, nak sujud juga. Tak jadi. Dalil Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya, Nabi SAW membaca kepada kami satu surah yang terdapat padanya ayat sajadah. Lalu baginda SAW sujud dan kami sujud sehingga seorang dari kami tidak mendapati tempat letak dari ini. Kemudian dia ramai-ramai, tiba-tiba nak sujud serentak. Jadi ada pada nak turun sedai. Penuh atas apa ni? Jam. Menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Umar mengatakan, Nabi SAW membaca kepada kami Al-Quran. Apabila baginda membaca ayat sajadah, baginda terus bertakbir dan sujud. Jadi kalau kita sujud, nak sujud sajadah, nak sujud apa ini tilawah, kita kena takbir. Allahu Akbar. Lalu, nanti disebut. Lalu kami sujud bersama-sama baginda sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah, fasajada, i'tazala asy-syaitan yabki." Yaqulu ya wailah, umira ibnu Adam bis-sujud fasajada falahul jannah. Wa umirtu bis-sujud fa asaitu fali an-nar.
Maksudnya apabila anak Adam membaca ayat sajadah, lalu dia sujud. Bila kita sujud kerana tilawah baca Quran ini, maka syaitan akan menjauhkan diri daripadanya dalam keadaan menangis sambil berkata, saya menyesal bila tengok anak ada sujud. Dia berkata, wahai celaka dan binasalah aku. Anak Adam diperintah supaya sujud, lalu dia sujud. Maka baginya surga. Dan aku juga diperintahkan supaya sujud, lalu aku mengingkarinya, maka bagiku neraka. Jadi saya khabar masa tu dah. Kau apa lagi? La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Umar radhiyallahu ta'ala anhu katanya, wahai manusia, sesungguhnya kita akan melalui ayat sajadah. Ini Sayyidina Umar bagi perintah. Oleh itu barang siapa yang sujud, dia mendapat pahala. Barang siapa yang tidak sujud, dia tidak berdosa. Jadi, kata-kata Sayyidina Umar sini, nak bagi tahu sujud ni, sunat. Kalau tak buat pun tidak dosa. Tapi kalau buat, dapat pahala. Itu kelebihan. Menurut satu riwayat, daripada Ibn Umar katanya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memfardukan sujud pada kita, melainkan jika kita menghadapinya. Dalam masalah inilah. Allah Ta'ala tak perlu. Tapi kalau kita nak sujud, itu kita dapat pahala. Bilangan sujud tilawah. Bilangan sujud tilawah yang terdapat dalam Al-Quran ialah 14 sujud. 14 tempat ada. Ia terdapat dalam surah-surah berikut. Satu ayat dalam surah Al-A'raf, surah Ar-Ra'd, surah An-Nahli, Al-Isra, Maryam, Al-Furqan, An-Namli, Alif Lam Mim Tanzil, mana? Jadah tu. Alif Lam Mim Tanzil kitab. Hamim Sajadah. Lain pula. An-Najmi, Al-Insyiqaq, Al-Alaq dan 2 ayat dalam surah Al-Hajj. Jadi ada berapa belas ini? 14. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 13, 14. Jadi ada juga riwayat mengatakan 15, 4. Jadi boleh khilaf sedikit di kalangan ulama. Baik, dia kata ini, sesiapa yang ingin melakukan sujud tilawah, maka adalah takbiratul ihram. Dalam keadaan mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia bertakbir sekali lagi untuk turun sujud. Tanpa mengangkat tangan. Maknanya, ikut lagi tak kita ni. Takbir dan Allahu Akbar. Lepas tu, Allahu Akbar sekali lagi untuk sujud. Tanpa mengangkat tangan. Dan dia sujud sebagaimana sujud-sujud yang lain dalam sembahyang. Dengan sekali sujud. Kemudian memberi salam setelah bangkit dari sujud. Jadi, takbiratul ihram dan beri salam adalah 2 syarat yang disyaratkan ketika sujud. Dan disyaratkan juga semua perkara yang disyaratkan dalam sembahyang seperti bersuci, menghadap kiblat dan lain-lain. Jadi syaratnya ada air sembahyang. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ada juga sebagian ulama mengatakan sujud tilawah ni tidak seperti sembahyang. Kalau kita boleh sujud tanpa ada wudu. Hatta orang perempuan yang tak tutup aurat pun tidak syarat diambil kaitkan dulu untuk sembahyang. Tapi kalau dalam kitab kita ni, menurut mazhab Syafi'i ini, ketat sikit, syarat dia seperti syarat sembahyang. Maknanya orang itu kena ada wudu, menghadap kiblat, takbiratul ihram. Jadi itu sajalah perbincangan kita tentang 2 sujud ala ini, iaitu sujud sahwi dan sujud at-tilawah. Habislah kita akan masuk pula insya-Allah taala dalam bab sembahyang berjamaah.